diri anda selubungi keliru. Jom kita ambil tahu. Okay guys, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat recap sikit lah dengan soalan yang kadang-kadang tu lama-lama sekali akan orang tanya. Ada orang tanya dalam grup apa perbezaan control mode ataupun TCS 1, 2 dan juga off. Kadang-kadang tu mungkin ada yang masih lagi cuba memahami apa itu ride mode. Ditawarkan Yamaha Tracer, dia ada ride mode A, TD ataupun standard, dan ride mode B. Apa perbezaannya dan bila masa yang sesuai untuk kita pakai. Saya cuba penerangannya seringkas mungkin untuk kita faham untuk rujukan nanti. Kalau ada yang bertanya mengenai perbezaan-perbezaannya itu. Okey, jom kita tengok. Okey guys, secara ringkasnya Yamaha Tracer, sama ada Tracer model sebelum GT ataupun model GT, dia ditawarkan dengan package safety ataupun dia panggil safety features 3 yang utama inilah, iaitu ABS ataupun dikenali sebagai anti-lock braking system, TCS, traction control system, dan juga riding mode, yang mana Tracer ni dia ride by wire, so dia boleh tawarkan dengan package riding mode. So secara ringkasnya ketiga-tiga ni saya rasa untuk ABS semua faham kot. Anti-lock braking system, yang mana nak mengelakkan atau untuk prevent atau tayar tu untuk lock masa kita brake emergency terutamanya. Jadi dengan ABS ni saya rasa semua faham kot, saya tak perlu jelaskan lebih detail lah. Untuk TCS, traction control, dia untuk Tracer dia ditawarkan 3 step lah. So step yang pertama, TCS terbalik tangan kiri, tangan kanan bukan tangan kiri. TCS 1, 2, dia juga ada off. Balik sikit lah, tangan kiri. Saya bukan gitar. Okey, jadi untuk mode pula, dia ada mode A, mode B, juga mode STD ataupun standard lah. Okey, so apa perbezaannya? Jom saya cuba berikan penerangan seringkas yang mungkin supaya kita memahami perbezaan dia traction control TCS mode dan juga riding mode. Okey, seperti yang saya cuba terangkan pada permulaannya, yang mana ABS ni saya tak perlu terangkan lah, rasanya semua pun sudah faham kan. Jadi untuk traction control, ada traction control 1, control 2 dengan off. So jelas, terang lagi nyata lah, off ni memang off lah. Maksudnya kita dah disable, kita tutup terus function traction control tu. Jadi dia tak berfungsi lah masa kita off tu. Jadi untuk traction control 1 ni normally kalau kita kadang-kadang kita ride dalam keadaan biasa ni memang kita akan pakai lah. Dan traction control 2 ni dia lebih sensitif. So traction control ni macam mana dia berfungsi? Jadi contoh kita lukis motor kan, yang depan, yang belakang, motor kita lah. Motor, sorry saya tak pandai lukis, isi lah di top box lah. Okay, so traction control ni dia konsep dia sebab dia ada detection tau di tayar depan dengan belakang ni, yang mana apabila dia detect perbezaan rotation tayar ataupun kadar putaran tayar depan dengan belakang ni kalau sama, okey, tak ada masalah. Tapi bila dia detect terdapat perbezaan, contohnya depan ni mungkin putaran dia sekitar 100 kan, belakang ni mungkin dah sudah detect 120. Jadi pada ketika itu traction control ni dia dah boleh dia perasan lah, dia belum sedar yang terdapat perbezaan ni, dia terus
cuba cut off dia punya speed. Maksudnya dia overspeed. Tayar belakang berpusing lebih laju dari depan. Maksudnya ada kemungkinan besar mungkin tengah slide. Contohnya jalan licin. Bila kita pulas lebih, tayar belakang boleh berpusing lebih laju ke depan. Jadi traction control ni dia cuba cut off dia punya power. Isi penting yang saya cuba sampaikan di sini, bila terdapat perbezaan di antara tayar depan dan tayar belakang. Jadi secara tak langsung dia sistem tu akan cuba elakkan tayar belakang terlebih spin. Dia mengelakkan jatuhlah. Dan satu lagi situasi di mana kalau kita cuba wheelie lah, saya cuba wheelie, tayar depan terangkat. So bila terangkat, pada permulaannya mungkin sama. Mungkin ni contohlah 10 speed. Dan bila pecut laju, tayar depan dah terangkat. Tayar depan mungkin dah dia makin perlahan ataupun maintain speed dah. Tayar dah terangkat kan. Mungkin masa terangkat tu mungkin 30. Tapi tayar belakang mungkin dah hampir 100. Jadi pun sama. Dia detect seolah-olah tayar belakang overspin lah. Jadi traction control akan bermainkan peranan dia untuk cut off power di tayar belakang. Untuk mengelakkan dia terrelease jugalah. Sebab sistem detect perbezaan. Bila detect perbezaan tu, dia menganggap seolah-olah tayar belakang overspin. Maksudnya ada potensi nak terjatuh lah. Dia tayar dah mungkin jalan licin contohnya. Jadi apa beza dia TCS 1 dengan 2? Saya cakapkan tadi, seperti awal tadi, TCS 2 ni dia lebih kepada sensitivity. Dia lebih sensitif. Jadi sebagai contoh, mungkin TCS 1 kalau depan putaran 100, belakang 120, dia sudah baru dia detect, baru dia untuk berfungsi lah traction control untuk TCS 1. Tapi untuk TCS 2, contoh sajalah, depan 100 tapi belakang baru 110, dia sudah detect dah. Maksudnya lebih sensitif. Jadi secara tak langsung ini nak tunjuklah kepada kita lah, dalam keadaan kita jalan di jalan yang licin, seperti jalan yang berpasir, banyak pasir, yang jalan yang basah, terutama hujan lebat. Jadi lebih baik, lebih afdal kita turn on traction control 2 TCS 2 sebab dia lebih sensitif lah. Jadi untuk keselamatan kita sendirilah, apa guna ada function yang ditawarkan dengan tracer ni tapi kalau kita tak guna, betul tak? Tapi atas keperluan masing-masing lah. Mungkin kita sengaja nak off traction control sebab nak wheelie. Itu atas terpulang pada rider masing-masing lah. Okey, rasanya boleh faham kot apa itu traction control. Jadi di sini saya nak kongsi pula mengenai riding mode. Dia ada mode A, mode B dengan nampak tak? Mode A, mode B dengan mode standard lah. Jadi sebenarnya dia lebih pada throttle sensitivity. Recording. Warna favorite 5, 4, 3, lower upper, tangan. Wow, nampak? Sensitif gila. Tu baru sebab tadi adjust control throttle macam ni kan. Silap hari bulan. Terbang. Dan dia tak berkaitan langsung dengan engine power. Sebab ini memang sudah terbukti. Saya sendiri pun pernah cuba. Dia cuma throttle sensitif. Bila kita dalam keadaan kita pulas sikit, contoh dalam keadaan dalam bandar kan, kita pergi ronda-ronda. Dan bila throttle mode A ni, mode yang paling sensitif lah. Dia paling sensitif di mana bila kita pulas sikit, contohnya kita pulas dalam mungkin 20% saja kita pulas. Tapi dia punya efek dia terasa seolah-olah seperti kita pulas mungkin 50% berbanding dengan mode standard ataupun compare dengan mode B. Sebab dari segi ranking ni, yang paling sensitif mode A, dan yang nombor 2 standard, dan yang paling kurang sensitif mode B. Jadi yang mana yang rider-rider yang baru nak berjinak dengan tracer ni, yang mana belum dapat biasakan diri lagi, mungkin boleh gunakan mode B. Macam saya sendiri masa mula-mula first time beli motor ni, saya tak pernah, ni motor first saya, motor Tracer GT ni motor first saya. Jadi untuk minggu yang pertama tu, saya menggunakan mode B lah. Saya biasakan diri dengan mode B. Kemudian saya, lepas itu, saya mode A. Saya pergi ke mode B. Mode standard. Dan
semenjak ke belakangan ni saya memang sudah biasakan diri dengan menggunakan mode A lah, lebih sensitif. Jadi dari segi perbandingan, kalau kita pulas throttle tu, lock throttle lah orang kata, lock throttle habis ke tiga mode ni, mode A, standard dengan mode B, sebenarnya power sama saja. Dari segi acceleration, top speed, power semua sama. Jadi perbezaan yang ketara tu cuma boleh rasa bila kita mungkin kita kerap main corner kiri kanan. Jadi bila kita gunakan mode A, dia lebih sensitif. Jadi kita tak perlu nak pulas banyak, nak lock sampai lock throttle. Bila kita nak exit corner, kan? Bila kita exit corner, jadi tak perlu kita nak pulas habis. Jadi dia atas, tapi dia bergantung pada atas rider sendirilah. Lain rider, lain style. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah riding mode ni dia lebih kepada throttle sensitivity. Okey, ringkasan apa yang saya terangkan sebentar tadi. ABS ni anti-lock braking system. Memang untuk tracer dia tak ada option untuk disable. Dia memang standard. ABS yang memang kita tak boleh ubah. Dan kita ada traction control TCS, TCS1, TCS2 dengan off. Jadi TCS1 ni yang normal punya traction control punya sensitivity lah. Dan traction control 2, TCS2 ni paling sensitif. Nah, off ni kita off terus lah. Jadi untuk riding mode, kita ada riding mode A, standard dengan B. Yang B ni paling kurang sensitif. Ya, sesuai lah untuk rider-rider yang baru nak mulakan dengan memandu, menunggang motosikal tracer yang memang kita sudah sedia maklum sensitif lah. Dia punya torque, dia punya pick up tu. Dan juga mungkin juga boleh gunakan dalam keadaan hujan jika kita bimbang jalan tutorial mesin, sebab kita takut terlebih pulas. Dan juga riding mode standard ni normal punya sensitivity, tapi normal pun dia cukup sensitif sebenarnya untuk tracer. Dan mode A yang paling sensitif throttle. Okey, jadi sekian apa yang saya cuba sampaikan. Saya harap dapatlah sedikit sebanyak kita dapat memahami apa itu perbezaan traction control mode dan juga riding mode. Okey, terima kasih.